bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. IKN terkenal di Malaysia. Pelbagai media Malaysia sering memberitakan ibu kota Nusantara Indonesia. Sudah pasti menjadi tumpuannya, terutamanya dari Malaysia lah gitu kan. Apalagi IKN ini di Kalimantan Timur gitu ya, berdekatan juga dengan Sabah Sarawak gitu kan. So jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Kementerian Pengangkutan belum mempunyai cadangan untuk melaksanakan kajian keboleh-laksanaan pembinaan rangkaian kereta api yang menghubungkan Sarawak dan Sabah ke Ibu Kota Baharu Indonesia di Kalimantan. Kementerian Dalam Negeri sedang terlibat dalam memuktamadkan pintu masuk baru antara Malaysia dan Indonesia susulan pembangunan Nusantara, Ibu Negara Baru Indonesia di Kalimantan Timur. Sarawak akan memanfaatkan jalinan kerjasama dengan wilayah Kalimantan Barat atau Kalbar Indonesia untuk bersama-sama menerokai peluang pelaburan dan kerjasama pembangunan di Kalimantan Timur atau Kaltim yang menjadi lokasi baru Ibu Negara Indonesia Nusantara. Baik, sementara itu pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Nusantara membuka banyak peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat Malaysia. Pembinaan pejabat Presiden Indonesia di Ibu Negara Baharunya Nusantara di Pulau Borneo kini siap 38%. Presiden Indonesia Joko Widodo memaklumkan beliau akan mula bekerja dari Ibu Negara Baru Nusantara di Kalimantan Timur pada Julai tahun ini. Baik, sementara itu pembangunan Ibu Kota Baru Indonesia di Nusantara membuka banyak peluang perniagaan bagi syarikat-syarikat Malaysia dalam pelbagai sektor. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Meeting, Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata, sebanyak 11 syarikat dari Malaysia telah menyerahkan surat niat untuk tujuan berkenaan. Banyak syarikat-syarikat antara syarikat Malaysia yang ada di telah mendapat LOI ialah Tenaga Nasional, Balstead, Farman Niaga, Balstead Properties dan sebagainya. Pada masa yang sama, Tenaga Nasional Berhad juga turut mengeluarkan surat niat kepada perusahaan elektrik negara untuk meneroka pembangunan infrastruktur antara Sumatera, Indonesia dan Semenanjung Malaysia ke arah merealisasikan grid kuasa ASEAN. Sebanyak 9 memorandum persefahaman ditandatangani disaksikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Potensi nilai kesemua MOU dijangka mencecah 1.66 bilion ringgit. Kementerian Pengangkutan belum mempunyai cadangan untuk melaksanakan kajian keboleh-laksanaan pembinaan rangkaian kereta api yang menghubungkan Sarawak dan Sabah ke Ibu Kota Baharu Indonesia di Kalimantan. Menurut Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong, sebarang cadangan bagi ketersambungan pengangkutan darat dan udara dari Sarawak dan Sabah ke Ibu Negara Baharu Indonesia itu perlu disokong dengan statistik unjuran penumpang supaya perancangan terperinci dapat disediakan. Tapi bagus juga gitu ya kalau ada pengangkutan darat gitu kan. Di Sarawak, tumpuan sedang diberikan kepada penyediaan rangkaian rel bandar di bawah projek Kuching Urban Transport System KUTS yang diterajui oleh Sarawak Metro, manakala di Sabah tumpuan diberikan kepada penambahbaikan infrastruktur kereta api serta mutu perkhidmatan kereta api Sabah yang diterajui oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah JKNS. Beliau berkata ketika ini, MOT melaksanakan kajian Pelan Strategik Lapangan Terbang Negara atau NASP meliputi kajian semua pembangunan lapangan terbang dan padang terbang atau stallport di Malaysia dijadual siap pada pertengahan tahun depan selaras dasar pengangkutan negara 2019-2030. Menurutnya, MOT juga menggalakkan dengan pemberian fasilitasi kepada mana-mana syarikat penerbangan tempatan mahupun asing berhasrat untuk menyediakan perkhidmatan penerbangan bagi laluan ke Nusantara kelak. Presiden Indonesia Joko Widodo memaklumkan beliau akan mula bekerja dari Ibu Negara Baru Nusantara di Kalimantan Timur pada Julai tahun ini. Menurutnya ketika ini beliau hanya menunggu lapangan terbang dan jalan bertol siap sebelum berpindah ke sana.
Wow. Memetik laporan agensi berita Antara, Jokowi berkata Menteri Kerja Raya dan Perumahan Awam Basuki Hadi Muljono akan berpindah ke Nusantara pada Jun ini, lebih awal daripada beliau. Menurut Jokowi, jalan, tol dan kemudahan lapangan terbang akan menjadikan trafik di kawasan itu menjadi lebih sibuk. Begitupun katanya jalan bertol memendekkan masa perjalanan dari 2 jam ke 45 minit melibatkan perjalanan dari Balikpapan, bandar utama terdekat ke Nusantara. Dalam pada itu, Jokowi juga optimis pembukaan lebih banyak bank di ibu negara baharu itu akan menyokong konsep bandar pintar Nusantara kerana bank itu akan turut membawa sistem perbankan digital yang maju. Beliau juga yakin peningkatan jumlah pelaburan itu akan mempercepatkan proses pembangunan Nusantara yang mengikut anggaran dijangka mengambil masa sekurang-kurangnya 1 dekad. Pembinaan pejabat Presiden Indonesia di ibu negara baharunya Nusantara di Pulau Borneo kini siap 38%. Itu kata Presiden Joko Widodo. Presiden itu melawat tapak pembinaan bangunan itu hari ini yang memaparkan reka bentuk burung Garuda dengan sayap melebar di Kabupaten Panajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur. Joko Widodo yang lebih dikenali sebagai Jokowi naik ke tingkat atas bangunan itu dan secara simbolik meletakkan struktur modul pertama Garuda yang berperanan sebagai simbol bangunan itu. Menurut Jokowi, pelbagai projek infrastruktur di ibu negara baharu itu berjalan lancar seperti yang dirancang, termasuk pejabat Presiden, Istana Presiden dan bangunan kementerian yang kesemuanya berjalan mengikut jadual. Pegawai Kementerian Kerja Raya dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti berkata, kementerian itu menyasarkan pemasangan 4,650 bilah Garuda selesai menjelang Mac 2024. Bangunan itu terdiri daripada 465 modul dengan setiap satu mengandungi 10 bilah. Apabila siap, bangunan itu akan mempunyai lebar sayap 177 meter dan ketinggian 77 meter. Indonesia memindahkan ibu negaranya ke Nusantara di Kalimantan Timur di Pulau Borneo untuk mengurangkan masalah lalu lintas dan alam sekitar di Jakarta. Langkah ini juga melambangkan peralihan dalam memusatkan kerajaan dan mengurangkan tumpuannya di Pulau Jawa. Sarawak akan memanfaatkan jalinan kerjasama dengan wilayah Kalimantan Barat atau Kalbar Indonesia untuk bersama-sama menerokai peluang pelaburan dan kerjasama pembangunan di Kalimantan Timur atau Kaltim yang menjadi lokasi baru ibu negara Indonesia, Nusantara. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, jalinan kerjasama yang melibatkan pembukaan sempadan untuk perniagaan dan penerbangan di antara wilayah Sarawak dan Kalbar ini dapat dijadikan asas untuk melihat peluang pelaburan baru berikutan pembangunan di Kaltim. Menurutnya, sudah ada kerjasama untuk memberikan bantuan pembangunan di Nusantara dan pihak Sarawak Energy Berhad juga telah melabur dalam jadukuasa melinau di Kaltim serta memiliki 25% saham dalam pembangunan hidro. Beliau menyatakan kerajaan Sarawak bersedia mengambil bahagian dalam kerjasama lain untuk pembangunan di Nusantara, khususnya bagi memanfaatkan lagi potensi hidro. Dewan Usahawan Bumi Putra Sarawak dan Dewan Perniagaan Cina Sarawak sudah memulakan jaringan kerjasama dengan badan serupa yang mewakili komuniti perniagaan di Kaltim bagi meningkatkan lagi aktiviti perniagaan di antara Sarawak dan Kalimantan. Terdahulu pada Selasa, Duta Besar Malaysia ke Indonesia, Datuk Syed Muhammad Hasrin Tengku Husin dilaporkan berkata, syarikat Malaysia harus mengambil peluang daripada prospek pelaburan di wilayah Kaltim, terutamanya di Samarinda dan Balikpapan. Beliau turut menyentuh mengenai usaha untuk meningkatkan kesaling hubungan kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, termasuk laluan udara, darat dan laut serta inisiatif seperti Grid Tenaga ASEAN. Okey guys, itulah dia videonya ini. Jadi inilah dia gitu kan, ibu kota Nusantara Indonesia ya, yang bertempat di Kalimantan Timur. Jadi berdekatan dengan Sabah dan Sarawak gitu ya. Di Pulau Borneo ini sudah pasti gitu ya, ibu kota Nusantara Indonesia di Kalimantan Timur ini akan menjadi sorotan gitu kan. Jadi semoga berjalan lancar gitu kan, pembangunan ibu kota Nusantara Indonesia di Kalimantan Timur ini, oke? So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.
Thank you.